Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi wa bi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkurniakan ke atas kita nikmat terbesar, nikmat iman. Nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat kelapangan, kesempatan untuk melaksanakan dan menunaikan solat Jumat insya-Allah. Dengan semakin hampirnya kita dengan bulan Ramadan Mubarak, maka di sini saya nak ambil berkat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni meniru kebiasaan Rasulullah. Bila Ramadan semakin dekat, semakin hampir, baginda akan berkhutbah di hadapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya di sini insya-Allah ambil berkat daripada salah satu khutbah baginda Nabi di akhir bulan Syaban, yang insya-Allah Jumat hadapan kita sudah dalam keadaan puasa insya-Allah. Mudah-mudahan di baki di bulan Syaban ini kita dapat keberkatan yang penuh insya-Allah, sehinggalah nanti di bulan Ramadan kita betul-betul sedia menyediakan diri untuk mencari bekalan yang lebih banyak lagi yang Allah telah sediakan di bulan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salman al-Farisi radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir yaumin min Sya'ban faqala ya ayyuhan nas innahu qad azallukum syahrun mubarak fihi lailatun khairum min alfi syahr faradallahu siyamahu wa ja'ala qiyama lailihi tatawwu'a faman tatawwa'a fihi bi khoslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwah wa man adda fihi faridatan kana kaman adda 70 faridah fahuwa syahrus sabri wa sabru thawabuhul jannah wa huwa syahrul muwasah wa huwa syahrun yuzadu rizqul mu'min fihi man fattara sha'iman kana lahu idku raqabah wa maghfiratan li dhunubihi. Qila ya Rasulullah laisa kulluna yajidu ma yufattiru sha'ima qala yu'tillahu hadha thawaba man fattara sha'iman ala madqati labanin aw tamratin aw syarbati ma'in wa man asba'a sha'iman kana lahu maghfiratan li dhunubihi wa saqahu Allah min haudi syarbatan la yatma'u hatta yadkhulal jannah wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'a wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkum minan nar wa man khaffafa an mamlukihi fihi a'taqahu Allahu minan nar. Daripada Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, Sayyidina Salman berkata, telah berkhutbah di depan kita, telah berkhutbah baginda Nabi Muhammad SAW di depan kita di akhir bulan Syaban, yang mana isi khutbah Rasulullah SAW, wahai manusia, telah datang kepadamu bulan yang diberkati. Awal-awal lagi Nabi bagi tahu dan mengingatkan bahwasanya bulan Ramadan bulan penuh berkat. Maknanya apa? Maknanya termasuk salah satu misi kita, tujuan kita bila kita berada di bulan Ramadan adalah mencari keberkatan Ramadan. Yang disebut keberkatan adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Di Ramadan ada sebagian orang bila malam dia makan, lepas makan dia lepak, lepas lepak dia tidur balik, siang tidur. Jadi berkatnya di makanan, di tidur, di lepak dia. Dan ini keliru, salah tujuan, salah alamat. Ramadan al-khair, cari kebaikan. Malamnya kita ibadah mendekatkan diri kepada Allah, siamnya kita puasa dan kita melaksanakan ibadah-ibadah yang akan
disabdakan dalam khutbah berikutnya. Cari keberkatan. Tujuan kita hidup di bulan Ramadan berkat, berkat. Syahrun mubarak, syahrun yang diberkati. Di dalamnya adalah malam lebih baik daripada 1000 malam. Nabi juga mengingatkan di Ramadan juga pasti ada Lailatul Qadri. Wa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu pasti ada. Yang masalahnya bukan Lailatul Qadarnya, kita dapat ke tak dapat, itu masalahnya. Jadi tujuan yang kedua, selain kita mencari keberkatan dengan kita semakin memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan, dan juga tujuan yang kedua, masuk Ramadan, tujuan kita, niat kita adalah mencari atau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang siapa yang mendapatkan malam ini satu kali sahaja, maka dia akan tercatat dalam usianya 83 tahun 4 bulan tambahan, dan semuanya isi dalam ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin akan menjadikan berat timbangan amal baiknya. Mungkin usia dia 30 tahun, akan tetapi setiap tahun dia mendapatkan Lailatul Qadar. Balik umur 15, meninggal umur 30. Jadi sempat hidup di usia balik selama 15 tahun. Walaupun 15 tahun, selama 15 tahun dia dapat Lailatul Qadar sepanjang tahunnya. Maknanya apa? Maknanya usia dia adalah 83 tahun 4 bulan dikali 15. Nanti akan tertulis kepada orang tersebut usianya 1251 tahun. Oleh sebab itu orang ini akan terkejut. Terkejut dia. Ya Allah, aku hidup hanya 30 tahun. Balik umur 15. Kenapa catatan amal saya sampai tahun 1250? Sampai 1250 tahun. Padahal setakat 30 tahun. Maka dijawab, engkau telah mendapatkan Lailatul Qadar setiap tahunnya. Berat. Mungkin dia maksiat, kiralah maksiat setiap 15 tahun, tapi setiap Ramadan dapat Lailatul Qadar. Setiap Ramadan dapat Lailatul Qadar. Isi maksiat yang 15, yang 1000 lebih adalah pahala. Walaupun ini tidak digalakkan bermaksiat ya. Maknanya apa? Maknanya Lailatul Qadar memberi kesan yang sangat besar kepada masa depan kita semua. Bukan masa depan, masa tua ya, tapi masa depan nanti di akhirat, di kehidupan abadi kita di akhirat. Lailatul Qadar mula-mula telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ramadan ada Lailatul Qadar. Cari, dapatkan Lailatul Qadar. Baik. Dan Lailatul Qadar ini hanya berlaku pada waktu malam sahaja. Namanya sudah Lailah. Bahasa Arab tu Lailah, Lailatul Qadar. Oleh itu ibadahnya apa kalau nak dapat Lailatul Qadar? Paling kurang kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Salatul Isya jama'atan wa Salatul Subhi jama'atan. Salat Isya berjamaah kalau Ramadan, ditambah tarawih dan witirnya, dan salat subuh berjamaah. Siapa yang buat 2 jamaah ini, jamaah solat fardu isya dan subuhnya, sudah dikira dia menghidupkan 1 malam penuh. Dan bila bertepatan perbuatan tersebut dengan Lailatul Qadar, maknanya dia sudah mendapat Lailatul Qadar. Oleh sebab itu Ramadan pasang niat kita takkan tinggal berjamaah, khususnya solat isya dan subuh. Jangan tinggal daripada malam pertama sampai malam akhir. Sebab kenapa? Siapa yang buat perkara tersebut, dia solat isya subuh berjamaah daripada malam pertama Ramadan sampai malam raya, dia buat terus, dipastikan orang ini telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau Ramadan tak ibadah, bila lagi kita nak ibadah? Oh, nanti saya nak ibadah raya. Raya dah sibuk dengan rendang kita, dengan nasi himpit, ketupat, segala macam. Lepas tu sibuk dengan dunia lagi 11 bulan. Jadi Ramadan ini betul-betul pasang niat ya, kita untuk meningkatkan pahala
khususnya solat kita tingkatkan. Yang selalunya solat sendiri, azam untuk melaksanakan solat berjamaah. Sekira tak mampu nak datang surau sebab ada hal, ada urusan, atau datang masjid tak mampu, tak sempat, maka ajak keluarga kita, anak kita, adik-beradik kita dan keluarga yang hidup satu rumah dengan kita untuk berjamaah. Jangan setakat kita saja dapat Lailatul Qadar, keluarga tak dapat. Tak, ajak sekali semua. Isteri yang mungkin kita larang untuk pergi surau, suruh berjamaah dengan anak-anaknya. Keluarga yang mungkin tak dapat nak pergi masjid, suruh berjamaah di rumah. Kalau nak suruh jemput orang, jemput, tak ada masalah. Sebagian keluarga dia menjemput ustaz jemputan. Kalau keluarganya ada lelaki, dijemput ustaz jadi imam di rumah tersebut. Sebab kenapa? Sebab ada atuk tak boleh keluar rumah. Kasihan atuk dah dapat Lailatul Qadar. Tak apa, saya panggil ustaz untuk 1 bulan. Nak bagi apa? Nak bagi peluang orang rumah, orang yang ada di rumah ini, yang dah uzur atau yang perempuan, bukan uzur maksud tak boleh solat, maksudnya kan, yang dah tua tadi, tak boleh keluar rumah tadi, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi insya-Allah sama-sama, bukan setakat kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, tapi kita ajak semua keluarga kita, kerabat kita untuk sama-sama mendapatkan Lailatul Qadar. Ini yang dikhutbahkan, diingatkan oleh baginda Nabi pada para sahabat, kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Di dalamnya ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Allah mewajibkan puasa. Di bulan Ramadan adalah wajib puasa. Para ulama mengatakan bila memenuhi 5 syarat, maka orang tersebut wajib puasa. Bila salah satu kurang daripada syaratnya, dia tak wajib puasa. Yang pertama, syarat pertama daripada kewajiban puasa, Islam. Islam, kena Islam. Orang kafir tak wajib puasa, akan tapi nanti di neraka akan diazab kenapa tak masuk Islam, kenapa tak puasa. Yang kena taklif atau kena khitab wajib di dunia ini adalah orang Islam. Yang kedua, orang berakal, yakni orang berakal. Akil balik disebut mukallaf. Orang mukallaf ini wajib puasa. Bila ada orang yang belum balik, budak kecil, umur mungkin 10 tahun tak balik lagi, 13 tahun belum balik lagi, maka dia tak wajib puasa. Yang wajib adalah kepada ibu bapanya untuk memerintah anaknya untuk berpuasa. Anak ketika umur 7 tahun sudah tamyiz, boleh makan, boleh minum sendiri, bahkan boleh istinja dengan kemas bersih, maka orang tua sudah wajib memerintah anaknya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam Islam, termasuk solat dan puasa. Itu 7 tahun. Bila 10 tahun belum balik juga, maka 10 tahun juga diperintah, bila dia tinggal boleh dipukul. Anak tersebut boleh dipukul dengan syarat pukulan yang tak melukai, pukulan yang tak mematahkan tulang, dan pukulan yang tak mengarah kepada anggota yang mematikan. Selalunya dipukul dengan syal atau dengan sapu tangan. Selalunya. Kalau orang dulu, kalau kita datang rumah kampung ni, ada rotan digantung di ruang tamu. Rotan tu bukan nak guna pun. Itu setakat nak tunjuk kepada anaknya, wahai anakku, abang dah besar sekarang, dah 10 tahun, dah 11 tahun. Abang kalau tak solat, abang boleh rasa nanti rotan. Diugut je, bukan dipukul betul. Tapi budak dulu sebab diajar daripada 7 tahun, dah biasa. 10 tahun dia tinggal, dia akan qada, automatik sudah. Masalah bila tak ada perintah, tak ada ajaran mula daripada kecil. Jadi budak kecil, memang budak yang belum balik, memang tak wajib puasa, tapi wajib kepada kedua orang tuanya atau kepada pengasuhnya untuk memerintah dia berpuasa. Syarat pertama Islam, mukallaf. Kemudian ada mampu, al-itaqah, mampu. Orang wajib puasa kerana kena ada kemampuan. Kalau tak mampu, tak wajib puasa. Contohnya orang yang sakit kritikal, koma, tak sedar, ini memang tak wajib puasa sudah. Atau orang yang terlampau tua, 99 tahun usianya, 120 tahun usianya, atau bahkan dia memang dah lanjut usia,
Kemudian kalau puasa dia memang akan pingsan, orang ni tak wajib puasa dikarenakan sudah tak ada kemampuan. Jangan dipaksa moyang kita ni, moyang puasa, moyang dah 100 lebih suruh puasa, cepat mati nanti moyangnya ya. Oh tak apa, moyang mati syahid. Bukan mati syahid, tak wajib puasa. Kalau dah tak mampu, terlalu tua, tak perlu puasa. Yang wajib adalah mengeluarkan setiap 1 hari 1 cupak beras. Dikeluarkan untuk siapa? Untuk orang tua yang sudah uzur, yang tak mampu untuk berpuasa, keluarkan. Untuk orang sakit macam mana? Orang sakit ini ada dua jenis. Ada sakit yang ada peluang sembuh, ada sakit yang tak ada peluang sembuh. Saya sakit Ustaz Ramadan. Sakit apa? Sakit boleh sembuh tak? Boleh sembuh, tapi ini tengah sakit. Okey, tak puasa, qada nanti selepas Ramadan. Kalau ada orang sakit, ada peluang puasa, doktor cakap saya tak boleh sudah Ustaz, memang keadaan seperti ini saya sudah tak boleh puasa. Orang bila sakit kemudian tak ada peluang nak sembuh, maka bukan qada kewajibannya, tapi bayar 1 cupak, seperti orang tua yang dah uzur tadi. Sebab kenapa? Sebab kalau orang sakit ini kita nak tunggu sembuh, bila nak sembuh? Tak akan sembuh. Nanti sembuh di barzah nanti. Israel cabut baru sembuh. Tak mungkin. Istilahnya tak ada qada di barzah. Apa yang wajib bagi orang yang sudah sakit? Sebab ada jiran di kota Damansara ya, Allah yarham, sudah meninggal sebetulnya. 6 tahun terbaring. 6 tahun terbaring sampai meninggal. Jadi tak puasa 6 tahun. Apa kewajiban bagi keluarganya ketika dia masih hidup lagi ya? Ya, setiap hari 1 cupak. Setiap hari 1 cupak. Kalau Ramadan 30 hari, maknanya 30 cupak. Kalau Ramadan 29 hari adalah 29 cupak. Itu kewajibannya. Jadi orang yang sudah uzur, orang tua dah uzur, atau orang sakit yang tak ada peluang sembuh, jangan dipaksa puasa. Puasa tak wajib. Tapi melainkan orang tua ni, tak apalah cucu, cicit, saya nak puasa, moyang nak puasa, insya-Allah kuat. Kalau dia nak puasa sendiri, tak ada masalah, pilihan. Pilihan. Kalau tak kuat boleh puasa. Tapi wajib puasa tak ada wajib bagi orang ini. Sebab kenapa? Adamul itaqati, tak ada kemampuan bagi dua orang tersebut ya. Baik. Kemudian termasuk syarat wajib seseorang adalah al-mukim. Mukim, bukan musafir. Bukan musafir. Orang yang bermusafir, maksudnya musafir adalah safar yang jarak perjalanannya 2 marhalah, 90 km atau 86 km. Orang musafir seperti ini tak wajib puasa dengan 2 syarat. Tak wajib dia puasa, tapi boleh berpuasa. Kalau ada orang musafir nak puasa, sila, tafadhal, silakan. Kalau dia tanya, adakah wajib Ramadan kepada saya Ustaz, saya musafir, tak wajib, tapi boleh puasa. Dengan 2 syarat dia tak wajib. Pertama, safarnya 2 marhalah, 90 km atau 86 km. Yang kedua, safarnya atau keluar daripada rumah qoblal fajri, sebelum fajar. Sebelum fajar dia dah keluar. Sekarang subuh pukul 6.13, pukul 6 dia gerak, atau pukul 5.30 dia dah gerak keluar, maka pukul 7 dah boleh breakfast dia, walaupun di bulan Ramadan, dengan syarat dah keluar daripada kawasan rumahnya. Jadi safarnya mesti sebelum fajar. Kalau saya safar selepas fajar, macam mana Ustaz? Wajib puasa dahulu, puasa dulu. Saya nak gerak pukul 9 ni, flight pukul 9, so saya akan pergi ke airport pukul 7. Boleh ke breakfast dulu? Tak boleh, haram. Sebab kenapa? Awak safarnya selepas subuh. Kalau sebelum subuh boleh, kalau selepas subuh tak boleh. Akan tapi nanti kalau orang musafir ini tak larat, tak kuat dia dalam perjalanan, boleh membatalkan puasa. Puasa daripada awal, daripada pagi dah tak puasa, haram bagi orang ni. Sebab kenapa? Sebab dia safarnya selepas subuh. Berbeza dengan orang yang bermusafir sebelum subuh. Sebelum subuh, pagi-pagi dah boleh safar, boleh makan sudah. Sebab kenapa? Dia dah keluar daripada kawasan dia sebelum subuh. Oleh sebab itu, kalau tak nak wajib, ya safar 2 marhalah.
ya. Safar kat mana? Wallahu a'lam, ya, ziarah pergi Madinah, ya. Tapi sampai sana nanti mukim, ke sana puasa lagi nanti, ya. Alhasil bukan kita nak katakan tak dielakkan apa menggalakkan supaya tak wajib, bukan. Maksudnya orang musafir hukumnya tak wajib berpuasa. Nak berpuasa boleh, dan tidak wajibnya puasa kepada orang musafir dengan dua syarat: safarnya sebelum fajar dan jarak perjalanannya adalah 2 marhalah, 90 km atau 86 km. Siapa-siapa yang memenuhi syarat-syarat tersebut termasuklah adalah al-akal, berakal. Orang yang tak ada akal di bulan Ramadan tak wajib puasa. Orang tak ada akal ni ada level dia. Paling tinggi orang tak ada akal disebut gila. Ini kalau gila memang tak salah. Bahkan kalau ada orang tengah puasa Ramadan, kemudian sempat gila 5 minit 10 minit, batal puasanya. Sebab ini level tertinggi daripada hilangnya akal. Yang kedua adalah sakron atau mughma alaih, orang yang pingsan atau yang mabuk tak sengaja, mabuk kendaraan atau pingsan dia. Ini puasanya macam mana? Orang pingsan, saya pernah pingsan Ustaz di bulan Ramadan. Tengok kalau pingsannya sepanjang siang, dia tak sah puasanya. Maksudnya daripada subuh dia pingsan, nak pergi wuduk solat subuh, terjatuh di tandas, pingsan. Dah niat malam tadi, kemudian sedar-sedar maghrib, jadi sepanjang siang dia pingsan, tak sah puasanya. Sebab kenapa? Di siang hari dia tak sedar langsung. Jadi orang yang pingsan sepanjang hari batal puasanya dan tak sah. Kalau dia sempat sedar walaupun 5 minit 10 minit, contohnya orang yang tadi nak wuduk tadi jatuh, masuk tandas jatuh, naudzubillah min zalik, baca doa insya-Allah. Ini syaitan kadang tarik kaki. Syaitan di tandas ni ada nama Wilhan, syaitan yang duduk sana, dia suka dalam tandas dia. Oleh sebab kalau kita masuk tandas disunahkan baca doa. Dia buat buat hal kadang syaitan ini. Alhasil bila ada orang yang baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is, jangan lupa ajarkan kepada anak-anak cucu kita lah. Baik, dia terjatuh di tandas pingsan subuh, kemudian zuhur sedar. Ketika sedar nak pergi tandas, jatuh lagi, pingsan balik dia, sampai maghrib. Jadi 2 kali pingsannya, sempat sedar. Orang yang kedua ini kerana dia sempat sedar di siang Ramadan, sah puasanya. Dikira sah sebab dia sempat merasai siang Ramadan. Macam tu juga orang yang mabuk yang tak sengaja. Baik. Kemudian orang yang hilang akal termasuklah tidur. Ini tak nampak jam zuhur, insya-Allah ada yang mengingatkan 8 minit. Baik. Tidur pun hilang akal. Macam mana orang yang tidur sepanjang hari? Tidur tak membatalkan puasa walaupun sepanjang hari. Saya ada kawan tidur lepas sahur, bangun lepas tarawih. Jadi kita satu malam dia tarawih sama-sama tu sampai sahur. Biasalah lepak sampai sahur. Last sekali dekat subuh ngantuk, dia balik, dia orang tidur. Mak dia fikir pergi subuh tu pergi surau, pergi mana, tak nampak, bilik tertutup je. Last sekali dikejut ketika nak tarawih, budak ni dah tidur lagi. Jadi tidurnya sepanjang sebab sudah niat ya. Tadi kan sahur kan, lepas sahur tidur sampai tarawih. Sebab niat dia sah puasanya. Apa bedanya orang pingsan dan orang tidur? Bedanya kalau orang tidur ni boleh dikejut, boleh kita bangunkan, kita sentuh kakinya, kita tepuk badannya, dia boleh bangun. Kalau tak bangun, ambil air ni siram mukanya, insya-Allah bangun sudah ya. Kalau orang pingsan nak siram, nak celup, nak apa semua, tak bangun dia. Sebab kenapa? Sebab pingsan. Oleh itu level pingsan tak sama dengan tidur. Orang yang tidur walaupun sepanjang hari tidak digalakkan lah, tidak galakkan banyak tidur puasa, sayang ya. Tapi seandainya lah kepenatan, keletihan sampai tertidur satu hari, maka puasanya sah dengan syarat dia ni niat. Ini yang disabdakan oleh Nabi, Allah mewajibkan puasa, menjadikan solat malam sebagai ibadah sunnah. Baik.
Ibadah malam menjadi solat sunnah. Yang dimaksud qiyam, kan ada satu sabda Nabi Muhammad SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa fi riwayatin wa ma ta'akhkhar. Sesiapa yang qiyam di malam Ramadan kerana iman, percaya kepada Allah dan mengharap pahala daripada Allah, akan diampuni segala dosanya yang telah berlalu, telah lampau. Jadi kalau hidupnya telah dilalui 50 tahun, 50 tahun dapat ampunan sebanyak 50 tahun. Dia umur dia 70, 80 tahun, ampunannya lebih banyak, 70 tahun. Untuk siapa? Qiyam Ramadan, orang yang qiyam Ramadan. Di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan wal muradu bil qiyam salatut tarawih. Yang dimaksud dengan qiyam adalah solat tarawih. Yang dimaksud dalam hadis tadi, siapa yang qiyam di sepanjang bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan, maka ia kerana Allah dan mengharap ridha Allah, akan diampuni dosanya yang dah lalu. Wa fi riwayatin wa ma ta'akhkhar, dan akan datang juga diampuni. Bukan zakat yang dah lepas, yang akan datang pun diampuni oleh Allah. Maknanya kalau dia masih hidup, akan hidup 10 tahun, 10 tahun akan datang ni ada buat dosa, Allah akan bagi jalan untuk mengampuni dia. Mungkin dia akan ditakdirkan sedekah, atau ditakdirkan astagfirullahaladzim, istighfarnya diterima oleh Allah, sedekahnya diterima oleh Allah, menjadi penghapus, pelebur daripada dosa yang dibuat. Sebab kenapa? Barokah qiyam di malam Ramadan. Itu kalau baki umurnya 10 tahun. Ini masih budak 20 tahun, bukan budak lagi, remaja. Jadi umur dia baki 40 tahun. Ya, Masya Allah sudah. Oleh sebab itu qiyam sangat penting. Dan disebutkan qiyam maksudnya adalah solatut tarawih dalam kitab Fathul Mu'in. Solatut tarawih, InsyaAllah sama-sama solat tarawih. 3 minit lagi. Baik, InsyaAllah tak sampai habis ini khutbahnya panjang ya. Baik, disambung khutbah Jumat nanti. Baik, barang siapa melakukan kebaikan dalam suatu perkara baik, maka ia seperti telah menjalankan kewajiban, dan perkara lainnya, barang siapa melakukan satu kewajiban pada pahalanya seperti menjalankan 70 kewajiban. Di bulan Ramadan jangan sampai lalai kepada ibadah wajib. Sebab kenapa? Ibadah wajib dilipat kali ganda, 70 kali ganda. Yang sunnah itu akan dinaik tarafkan pahalanya menjadi naik taraf wajib. Orang solat sunnah 2 rakaat di bulan Ramadan, itu pahalanya nantinya sama dengan pahala solat subuh di selain Ramadan. Kita solat subuh ni pahala dah besar ni di bulan Sya'ban ni. Tapi di Ramadan 2 rakaat di bulan Ramadan, pahalanya subuh di selain Ramadan. Subuh di bulan Ramadan 70 kali subuh di selain Ramadan. Kita bayangkan sudah, kalau subuh Ramadan ada 30, maknanya kita dah solat subuh sebanyak 30 kali 70, 2,700. Betul, 2,700 ke 2,100 ya. Ini ada cikgu matematik tegur saya nanti ya. Alhasil kenapa? Satu subuhnya kali 30, 70. Satu subuh kali 70, maknanya 70 kali 30. Itu yang dia buat. Lepas tu kita nak solat sebanyak 2,100 ya. 2,100 subuh ni perlu berapa hari kita? 2,100 perlu berapa hari? 2 tahun. Alhamdulillah sebulan sampai menyamai ibadahnya bertahun-tahun. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita keberkatan, kekuatan insya-Allah. Yang penting sama-sama berazam. Sampai bulan Ramadan pasang niat betul-betul, kurangi fikir dunia, tapi sudah saatnya memikir akhirat insya-Allah. 1 bulan sahaja insya-Allah. Mungkin ini saja yang saya boleh kongsikan. Salah silap kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.